Buli cyber merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengunggut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej si mangsa. Pembuli biasanya menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan Twitter untuk merendahkan harga diri sasaran mereka. Seterusnya melemahkan atau menjejaskan integriti serta kewibawaan orang atau kelompok yang disasarkan. Sasaran golongan itu boleh jadi kepada seorang individu, kelompok, kumpulan dan organisasi dengan melontar kata-kata kesat, kasar atau berkongsi gambar atau maklumat peribadi tentang orang atau kelompok yang disasarkan. Buli cyber merupakan satu masalah global yang memberi kesan negatif terutamanya dalam kalangan remaja yang merupakan pengguna media sosial utama. Okey, terima kasih kepada Nur Safiah atas penerangan yang panjang lebar mengenai buli cyber yang berlaku di negara kita ataupun di mana-mana sahaja. Okey, seterusnya saya sebagai panel yang kedua iaitu Wan Alim Haikal yang akan menerangkan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya buli cyber di negara kita ataupun di mana-mana sahaja. Tapi saya akan dalam konteks pada kali ini saya akan menerangkan faktor yang menyebabkan berlakunya buli cyber di negara kita. Okey, yang pertama, pada era modernisasi ini, kejadian jenayah buli cyber kerap berlaku di negara kita. Okey, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, buli cyber merupakan perbuatan yang mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit ataupun permainan internet. Okey, yang itu saya tak nak terangkan sebab panel kita yang pertama, Nur Safiah, telah menerangkan. Jadi saya akan terus kepada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya buli cyber di negara kita. Okey, antara faktor berlakunya buli cyber termasuklah ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu. Biasanya pembuli cyber ini tidak berpuas hati dengan penampilan, kemewahan dan perilaku yang ada pada mangsa. Hal ini menyebabkan mereka membuli mangsa di dalam alam maya melalui media sosial. Mereka berani berbuat demikian kerana identiti mereka sukar untuk diketahui, ditambah pula dengan keupayaan internet yang tanpa sempadan. Okey. Pembuli cyber ini akan menggunakan kata-kata negatif yang bertujuan untuk menyakiti hati mangsa sekaligus memberi penderaan secara emosi dan mental kepada mangsa. Okey, buli cyber ini sangat mudah dilakukan oleh pembuli cyber kerana mereka hanya perlu menaik kata-kata negatif, okey, seperti perkataan lucah, hinaan dan berbau ugutan kepada mangsa melalui media sosial untuk mendera mental dan emosi mangsa. Selain itu, buli cyber juga berlaku disebabkan oleh kurangnya penghayatan nilai-nilai agama. Biasanya pembuli cyber ini mempunyai penghayatan yang kurang terhadap nilai-nilai agama. Hal ini menyebabkan mereka tiada tahu membezakan hal yang baik dan buruk. Mereka menganggap perbuatan mengaitkan, menghina, memfitnah dan memerlukan orang lain di media sosial adalah perkara yang betul. Okay. Mereka tidak mengetahui bahawa perbuatan seperti itu sangat ditegah dalam agama. Okey. Dengan ini mereka akan terus mendera mental dan emosi mangsa di media sosial tanpa rasa bersalah. Pembuli cyber juga akan sentiasa menyerang orang-orang yang mereka tidak sukai di media sosial sehingga mereka berpuas hati kerana mereka menganggap perkara tersebut betul. Hal itu boleh menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi dan mental
yang teruk sehingga mangsa mengambil keputusan yang drastik seperti menceraikan diri sendiri atau yang lebih teruk membunuh diri. Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya bully cyber di negara kita adalah kerana kurangnya pemantauan ibu bapa terhadap penggunaan internet atau oleh anak-anak juga merupakan salah satunya. Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja masing-masing untuk mencari harta dunia sehingga lupa memberikan perhatian terhadap anak-anak, terutamanya dalam penggunaan internet. Lebih menyedihkan lagi apabila terdapat ibu bapa yang sengaja memberikan telefon pintar kepada anak-anak kerana malas ingin melayan karenah mereka. Oleh itu, anak-anak bebas melakukan perkara yang tidak sepatutnya di internet seperti bully cyber. Anak-anak juga semakin berani melakukan bully cyber kerana mereka mengetahui bahawa tiada siapa pun yang akan memarahi mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka terus-menerus melakukan bully cyber. Okey. Di samping itu, kurangnya ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet juga mendorong kepada berlakunya bully cyber di negara kita. Individu yang mempunyai ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet yang kurang akan menggunakan internet secara melulu. Mereka akan menggunakan internet demi memuaskan diri mereka. Oleh itu, mereka akan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya seperti bully cyber. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah dan boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Mereka juga menganggap perbuatan itu adalah betul. Hal ini menyebabkan mereka tanpa segan silu melakukan perbuatan bully cyber. Seterusnya, selain daripada kurang ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet, bully cyber juga boleh berlaku disebabkan oleh individu yang ingin berseronok dan bergurau di media sosial. Terdapat individu di media sosial yang bergurau dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya seperti perkataan lucah dan perkataan berbau fitnah dan hasutan. Okey. Selain itu, terdapat juga individu yang bergurau menggunakan gambar-gambar dan video-video berbentuk pornografi. Mereka menganggap perbuatan mereka ini hanya semata-mata untuk berseronok dan bergurau, tetapi malangnya perbuatan ini telah mencetuskan kejadian bully cyber. Mereka tidak akan menyangka perbuatan mereka ini akan menyakitkan emosi dan mental orang lain. Mereka akan terus melakukan bully cyber yang mereka anggap sebagai bahan untuk keseronokan dan gurauan ini selagi kejadian seperti ini tidak terkena pada batang hidung mereka sendiri. Sekian itu sahaja penerangan saya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya bully cyber di negara kita. Saya serahkan penerangan ini kepada panel kita yang ketiga, iaitu Hafiz Amri untuk menerangkan tentang poin-poin yang ingin beliau hujahkan. Terima kasih kepada Saudara Alim atas pencerahan tentang faktor mendorong kepada bully cyber. Seterusnya saya akan beri sedikit pencerahan tentang kesan bully cyber. Antara kesan negatif bully cyber termasuklah dapat menjatuhkan maruah seseorang dan anggota keluarga mangsa. Bully cyber akan melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah yang memalukan seseorang. Misalnya, bully cyber akan menggunakan akaun sosial media seseorang seperti Facebook untuk menyebarkan video-video pornografi di media sosial. Hal ini juga akan menyebabkan mangsa dipandang hina oleh rakan-rakan dan warga internet dengan tomahan-tomahan yang boleh memalukan dan menjatuhkan maruah. Keluarga mangsa juga akan turut dipermalukan di media sosial kerana telah menganggap mempunyai ahli keluarga yang kecanduan dengan video pornografi. Selain itu, bully cyber juga boleh menyebabkan mangsa tertekan. Hal ini disebabkan oleh perbuatan bully yang dilakukan oleh
bully cyber. Jelaslah bahawa bully cyber akan menyebabkan mangsa bully cyber akan mengalami tekanan. Cara bagi mengatasi masalah bully cyber ialah mangsa boleh beritahu orang yang lebih dewasa dan lebih dipercayai seperti ibu bapa. Ibu bapa harus mewujudkan persekitaran di mana anak-anak mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini kerana ahli psikologi memberitahu bahawa mewujudkan iklim kepercayaan dan komunikasi adalah salah satu kaedah yang paling berkesan untuk menolong mereka. Ibu bapa juga harus berusaha bertanyakan apa yang berlaku dan menenangkan mereka kerana mereka sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa pada waktu itu. Dengan meluahkan perasaan ini terhadap mereka akan mendengar dan memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak sekaligus membantu untuk menyelesaikan dengan melaporkan kes tersebut kepada pihak tertentu. Selain itu, ibu bapa boleh memasang aplikasi kawalan di gadget anak-anak. Aplikasi ini boleh membantu ibu bapa untuk mengawal dan memantau gerak-gerik anak-anak dalam talian, menyekat percubaan pembuli untuk mengganggu anak-anak serta mencegah mereka daripada melihat kandungan yang tidak sesuai. Okey, terima kasih diucapkan kepada Izzatul Aisyah atas penerangan yang panjang lebar dan juga sangat jelas untuk kita fahami dan untuk kita mengambil iktibar dan contoh seterusnya tindakan atas apa yang berlaku terhadap bully cyber. Okey, oleh itu saya sebagai panel yang terakhir akan membuat kesimpulan atau rumusan terhadap kita punya terhadap tajuk kita pada kali ini, iaitu bully cyber. Okey, pada pandangan saya, kesimpulannya terdapat pelbagai faktor yang mendorong berlakunya bully cyber ini. Oleh itu semua pihak haruslah mengambil tanggungjawab masing-masing bagi menangani masalah bully cyber ini. Tak kira pihak kerajaan maupun pihak Suruhanjaya ataupun pihak-pihak yang pihak-pihak yang terlibat. Bagi pihak yang pertama adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan haruslah mengadakan suatu kempen seperti kempen hindari bully cyber. Contohnya di stadium-stadium ataupun di pasar raya ataupun di mana-mana sahaja, seperti kempen kempen ini adalah untuk menyedarkan para masyarakat mengenai kesan-kesan negatif yang akan berlaku apabila berlakunya bully cyber di negara ini. Seterusnya, pihak yang kedua iaitu pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga mestilah mengadakan program-program yang berkaitan dengan cara-cara menggunakan internet dengan baik, seterusnya dengan bijak. Hal ini kerana perkara ini akan menyebabkan para mangsa bully cyber dapat dijaga dengan baik demi mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku lagi, seperti kejadian bunuh diri dan mencederakan diri sendiri. Demikian itu, pengguna internet juga boleh melaporkan kejadian bully cyber di media sosial kepada pihak SKMM supaya kejadian ini tidak akan berlaku lagi dan seterusnya tidak akan berterusan sehingga ke akhirnya. Saya berharap supaya kejadian bully cyber ini dapat dikurangkan ataupun dimansuhkan menerusi program-program ataupun langkah-langkah yang diolahkan oleh panel-panel kita bagi mengelakkan berlaku
lagi di negara kita. Sekian sahaja daripada kumpulan kami.